Nyalaan api oksiasetilena terbahagi kepada 3 jenis nyalaan. Nyalaan yang pertama adalah nyalaan api pertengahan. Nisbah campuran gas oksi dan oksigen adalah sama ataupun seimbang, menghasilkan suhu haba sehingga 5600 Fahrenheit. Nyalaan membentuk dua kon dalam dengan hujung bulat dan kulit luar. Kon dalam berwarna biru dan kulit luar berwarna biru lembut. Kemudian nyalaan api pengoksidaan. Nisbah campuran gas dan oksigen melebihi gas asetilena menghasilkan suhu hingga 6000 Fahrenheit. Nyalaan yang dihasilkan mempunyai dua kon, iaitu kon dalam dengan hujung tajam dan sarung luar yang mengeluarkan bunyi yang kuat. Kon dalam biru mempunyai warna biru lembut. Yang terakhir adalah nyalaan api pengkarbonan. Nisbah percampuran gas asetilena lebih tinggi daripada gas oksigen, menghasilkan suhu hingga 5400 Fahrenheit. Nyalaan menghasilkan 3 kon. Kon dalam, spring tengah dan cengkeram. Kon dalam berwarna biru terang dan kulit luar berwarna biru lembut, tetapi sayap tengah berwarna kehijauan. Baiklah, terima kasih kepada pembentang tadi. Saya Saiful Bahri bin Abdul Halil akan menerangkan bahagian prosedur kerja kipalan gas. Untuk langkah pertama adalah perlu menyediakan peralatan atau bahan. Antaranya adalah pelayar, tukul, pemencik api, meja kerja, silinder gas oksigen, silinder gas asetilena dan juga nozzle. Baiklah, untuk semua peralatan dan juga barang-barang ini adalah perlu dipastikan dalam keadaan yang baik dan selamat digunakan sebelum memulakan kerja kimpalan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bahagian prosedur yang kedua, iaitu memulakan kimpalan gas. Sebelum memulakan proses menyimpal, kita perlu menghidupkan api dahulu, iaitu di bahagian regulator pada silinder gas acetylene, kita pusing satu pusingan pada picu regulator itu, dan kemudian kita pusing satu pusingan juga di bahagian silinder gas oksigen. Kemudian apabila kedua-dua gas itu sudah dibuka, kita perlu meletakkan pencet api untuk menghidupkan api di bahagian muncul nozzle tersebut. Kemudian di bahagian nozzle itu dia akan ada satu picu untuk melaraskan kadar kelajuan angin gas tersebut keluar. Jadi di bahagian situ kita laraskan gas asetilene dan juga oksigen mengikut nyalaan api yang sesuai. Baiklah, untuk proses yang terakhir, iaitu di bahagian kita memulakan proses kimpalan, iaitu terdapat 3 kaedah yang sesuai untuk digunakan di dalam proses kerja kimpalan gas ini, iaitu leftward welding, rightward welding dan juga vertical welding. Iaitu leftward welding secara fahaman kita adalah welding ke menghala ke kiri. Jadi di mengikut gambar tersebut, kita tengok bahagian gambar yang tengah, iaitu adalah kedudukan nozzle tersebut dan juga rod. Iaitu untuk leftward welding, kita punya nozzle perlulah dalam keadaan 60 ke 70 darjah. Dan untuk filler rod pula atau rod menambah itu adalah kita perlu dalam keadaan 30 ke 40 darjah. Untuk bahagian rightward welding ataupun kaedah welding ke kanan, welding torch ataupun nozzle tersebut kita perlulah dalam keadaan 40 ke 50 darjah. Ia agak rendah berbanding leftward welding tadi. Dan kemudian untuk bahagian rod menambah sama saja 30 ke 40 darjah. Baiklah, untuk vertical welding, iaitu welding menegak, welding torch perlulah berada di bahagian bawah dan rod penambah berada di bahagian atas torch tersebut supaya memudahkan proses kepalan itu berjalan dan memudahkan juga untuk koman itu jatuh di
bahagian bahan tersebut. Dan untuk torch pula, dunia kedudukan dia perlulah dalam keadaan 45 darjah. Seterusnya, bagi perbezaan di antara kaedah yang lain ialah pertama, punca haba. Bagi kimpalan oksi asetelina menggunakan gas bahan api, iaitu biasanya ialah asetelina yang digabungkan dengan oksigen untuk menghasilkan nyalaan suhu tinggi. Bagi kimpalan MIG pula, iaitu metal inert gas, ia menggunakan arka elektrik. Bagi kimpalan TIG, tungsten inert gas pula, ia juga menggunakan arka elektrik. Bagi kimpalan arka, proses ini menggunakan arka elektrik yang terbentuk di antara elektrod yang bersalut, atau dengan nama singkatannya ialah SMAU. Seterusnya, perbezaan bagi perisai pula. Kimpalan oksi asetelina tidak memerlukan gas pelindung tambahan kerana nyalaan itu sendiri mewujudkan sesuatu suasana perlindungan. Bagi kimpalan MIG pula, ia menggunakan gas pelindung dan biasanya campuran argon dan karbon dioksida atau argon dan helium. Bagi kimpalan TIG pula, ia juga menggunakan gas pelindung seperti argon, toluene atau campuran argon dan helium. Bagi proses kimpalan arka seperti SMAU, ia menggunakan salutan flux pada elektrod, iaitu wayar berteras flux untuk menyediakan perisai daripada kotoran di sekitar atmosfera. Seterusnya, perbezaan yang ketiga iaitu aplikasi dan kelebihan. Bagi kimpalan oksi asetelina adalah serba boleh dan boleh digunakan untuk pelbagai bahan dan ketebalan. Ia biasanya digunakan untuk mengimpal bahagian kecil atau nipis, memateri dan memotong logam. Untuk kimpalan MIG pula, terkenal dengan kelajuan, kemudahan penggunaan dan keupayaan untuk mengimpal pelbagai jenis bahan, termasuk keluli tahan karat dan aluminium. Bagi kimpalan TIG pula, ia menawarkan kawalan tepat ke atas proses kimpalan. Ia menjadikannya sesuai untuk kimpalan berkualiti tinggi dan bahan nipis, logam bukan ferus dan logam eksotik, iaitu seperti titanium. Bagi proses kimpalan arka pula, ia adalah serba boleh dan boleh digunakan untuk pelbagai bahan dan ketebalan. SMAU khususnya biasanya digunakan dalam pembinaan atau fabrikasi dan kerja pembaikan. Seterusnya, aplikasi dalam industri. Seperti yang kita tahu, pemotongan oksi asetilin ini adalah proses yang menggunakan gabungan oksigen dan asetilin untuk memotong logam. Jadi, pemotongan oksi asetilin ini merupakan pemotongan yang amat penting bagi kebanyakan industri. Antara industri yang menggunakan oksi asetilin ini adalah industri fabrikasi logam dan garaj pembaikan automotif. Ia sesuai untuk menyambung kepingan logam nipis bersama-sama untuk membaiki keretakan atau lubang pada kepingan logam yang tebal. Ia juga sering digunakan apabila membuat pemotongan yang sukar atau rumit pada kepingan logam yang tebal. Selain itu, kimpalan oksi asetilin ini boleh digunakan untuk membengkokkan atau membentuk kepingan logam kepada bentuk yang dikehendaki. Seterusnya, industri kimpalan dan fabrikasi logam. Asetilin ini biasanya digunakan dalam industri kimpalan dan fabrikasi logam kerana keupayaan kepemanasannya. Asetilin apabila digabungkan dengan oksigen, ia menghasilkan satu nyalaan yang tinggi. Seterusnya, menghasilkan hasil yang lebih cekap dan tepat. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kelebihan dan kelemahan proses ini. Kimpalan gas boleh digunakan pelbagai jenis bahan termasuk aluminium, loyang dan tembaga yang menjadikan ianya bahan yang serbaguna. Kemudian, ianya menjimatkan kerana kimpalan gas ini memerlukan sedikit bahan mentah berbanding proses yang lain. Ia juga mudah alih kerana mudah diangkat untuk ke lokasi yang berbeza, menjadikan ia produk yang boleh digunakan dalam pelbagai tetapan. Ia juga selamat dan boleh dipercayai
dengan kaedah yang betul, ia mampu mengimpal plate dengan kuat. Yang terakhir adalah kimpalan amat sesuai untuk mengimpal bahan nipis kerana ia menghasilkan haba yang sempit dan pekat untuk mengurangkan risiko heruatan. Kemudian, kita akan membincangkan kelemahannya, iaitu kelemahan yang pertama adalah ia membahayakan kesihatan. Kimpalan gas boleh menghasilkan asap yang berbahaya menyebabkan pengimpal perlu menggunakan peralatan perlindungan yang mengurangkan risiko kecederaan. Yang kedua, penembusan yang terhad. Kimpalan gas mempunyai penembusan terhad berbanding proses kimpalan yang lain, menjadikan ia kurang sesuai untuk bahan yang tebal. Kimpalan gas ini juga memerlukan tahap kemahiran dan latihan tertentu, menjadikannya perlu untuk mengupah dan melatih kaki tangan yang khusus untuk proses ini. Proses ini juga tidak sesuai untuk bahan tertentu seperti bahan yang mudah retak dan mempunyai takat lebur yang rendah. Yang terakhir adalah peralatan dan kemudahan kimpalan gas mungkin tidak mudah diakses atau tersedia untuk semua individu atau organisasi.